Kembara jelajah Pulau Mersing 2016 yang menyaksikan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar melawat ke 8 buah pulau di sekitar perairan Mersing, membabitkan jarak pelayaran sejauh lebih 500 km. Kembara jelajah Pulau 2016 yang juga termasuk dalam siri Kembara Mahkota Johor KMJ kini masuk edisi ke-20. Kembara Mahkota Pulau Siri keempat ni, Taman Negara telah dilantik sebagai salah satu daripada jawatankuasa untuk menjayakan jelajah pulau ni. Jelajah pulau selama 2 hari 1 malam menyaksikan Sultan Johor dan rombongan melawat ke Pulau Besar, Tengah, Rawa, Mensirip, Pemanggil, Aur, Tinggi dan Sibu. Baginda dan rombongan kemudian menuju ke Pulau Besar bagi menyempurnakan peletakan alamat beserta poskod bagi projek Pusat Informasi dan Perkhidmatan Taman Laut Sultan Iskandar selain pelancaran peti pos darat. Sebab tulis pun kat bini apa? Kewujudan peti pos darat dan poskod baru memberi gambaran positif dan sambutan baik dari kalangan penduduk Pulau Besar dan pelancong asing di sini selain menyifatkan ia sebagai nilai sentimen penting untuk dikekalkan. Inisiatif daripada Pos Malaysia membolehkan orang ramai terutama penduduk Pulau Besar dan pelancong dapat merasai pengalaman menggunakan perkhidmatan ini. Menggunakan poskod khas di gugusan kepulauan adalah satu yang unik. Selain angka 86888 dilihat menarik dan mudah untuk diingat semua orang. Ia satu usaha yang boleh dilakukan di beberapa pulau lain di negara ini. Meskipun dalam hujan lebat, baginda yang diiringi Tunku Panglima, Tunku Abdul Rahman dan Tunku Putera, Tunku Abu Bakar tiba dengan menaiki bot peribadi baginda untuk melawat tempat penetasan telur penyu milik Batu-Batu Resort di Pulau Tengah berkenaan. Baginda juga berkenan melepaskan beberapa ekor penyu sebagai simbolik pelancaran program pemeliharaan penyu di Batu-Batu Resort Pulau Tengah. Kita berharaplah bahawa sentri penyu ni sikit banyak akan dapat kita wujudkan untuk mengekalkan lagi konservasi penyu di kawasan Taman Laut Iskandar. Sultan Ibrahim kemudian melawat ke Pulau Rawa bagi menyempurnakan pengisytiharan penguatkuasaan Undang-Undang Pelesenan Rancangan Kawasan Khas RKK. Untuk pos-pos kawalan yang ada di Taman Laut Iskandar ni kita ada 2. Pertamanya di Aur dan keduanya berada di Pulau Sibu. Untuk di Pulau Aur tu kita menempatkan lebih kurang 6 orang untuk sekali shift lah dalam 10 hari. So mereka akan menetap di pos kawalan selama 10 hari dan mereka juga dilengkapi dengan peralatan-peralatan komunikasi dan juga bot untuk mengawal sedia kawasan sekitarnya lah, yang mana untuk pemeriksaan di laut ni kita mengadakan pemeriksaan sebanyak 3 kali satu hari, iaitu sebelah pagi, tengah hari dan petang. Menerusi RKK, pihak Majlis Daerah Mersing MDM dapat menyusun kebenaran merancang di kawasan gugusan Kepulauan Taman Laut Sultan Iskandar, seterusnya mengawal pembangunan di taman laut tersebut. Ia sekaligus memberi pihak berkuasa tempatan PBT lebih kuasa bagi menjalankan penguatkuasaan, kawalan serta pematuhan lesen di gugusan Kepulauan Taman Laut Sultan Iskandar. Sebenarnya kita mendirikan pos-pos kawalan sebagai contohnya di Pulau Aur dan yang keduanya di Pulau Sibu ni adalah untuk kita mengawal aktiviti menyelam yang tidak ada kawalan. Pada hari kedua kembara jelajah Pulau Mersing 2016 yang bermula dengan menyaksikan Sultan Ibrahim Iskandar menyelam ke dasar laut Pulau Mensirip bagi merasmikan peti pos dasar laut diraja pertama di Malaysia. Terdahulu, baginda menyelam sedalam 9 meter di Pulau Mensirip bagi meletakkan logo Sultan Johor di peti pos sekaligus merasmikan peletakan peti pos diraja tersebut. Sultan Ibrahim yang menyelam kira-kira 15 minit itu turut memasukkan poskad khas kalis air di dalam peti pos berwarna merah sebagai simbolik pelancaran. Peti pos dasar laut diraja itu turut tersenarai di dalam Malaysia Book of Records sebagai peti pos dasar laut diraja yang pertama dipasang di negara ini. Setelah selesai, baginda kemudiannya menyelam menuju ke arah rangka karang sebagai simbolik Taman Terumbu Karang Tunku Laksmana.
Taman Terumbu Karang Tiruan itu turut menampilkan 42 bingkai terumbu karang yang dibentuk dalam susunan TLCG, Tunku Laksamana Coral Garden, bagi memperingati almarhum Tunku Laksamana Johor, Tunku Abdul Jalil Iskandar Sultan Ibrahim. Rombongan seterusnya berangkat ke Pulau Aur untuk merasmikan pos kawalan Taman Laut Sultan Iskandar dan pelancaran sumber air selain menyampaikan lesen penyelam laut terbuka kepada 5 penduduk pulau berkenaan. Kembara jelajah pulau kemudian diteruskan ke Pulau Sibu bagi pelancaran Monumen Santuari Dugong Johor. Sultan Ibrahim turut menandatangani flag Monumen Santuari Dugong dan meletakkan tanda Santuari Dugong di atas Google Map yang akan menunjukkan gambar dan lokasi pusat santuari itu. Projek Santuari Dugong ni peruntukan yang telah kami terima daripada kerajaan negeri adalah bernilai lebih kurang RM1 juta, yang mananya ia dibagikan beberapa komponen. Yang pertamanya kita dalam proses menyediakan plan pengurusan untuk kawasan Dugong, iaitu konsultan kami daripada Marset akan bekerjasama dengan Badan Taman Negara untuk menyusun tentang plan pengurusan ini. Turut hadir pada majlis perasmian tersebut adalah Menteri Besar Johor Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan Pengerusi SKMM Datuk Seri Dr. Halim Syafiee. Kembara jelajah Pulau Mersing 2016 ini dilihat sebagai satu penyatuan antara Sultan dan rakyat agar mengeratkan lagi hubungan mesra di antara bangsa Johor. Sultan dan rakyat berpisah tiada.